Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat lag 4 interrupt, external interrupt maksud saya. Okey, so proses macam biasa, awak sediakan satu file project. Okey, contohnya saya namakan file project saja ni try. Kemudian saya buka satu file C dan kita akan menulis program di sini lah. Okey, sebelum tu saya nak ajar awak kita sediakan header file untuk projek ni. Okay, PIC 1845K22 ni kita nak buat header file. Okey, caranya pergi kepada header file di sini, klik kanan, pergi new, cari xc8 header.h. Masuk dekat sini. Okey, so boleh namakan file kita. Okey, contohnya. Dan okey. So ini adalah template yang dibagilah. So kita tak mau benda ni. Ctrl A dan kita biarkan kosong macam ni. So kita ada dua file di sini untuk kita menulis C program dan ini adalah header file kita .h. Okey. Kemudian pergi pada production. Kita akan set configuration bit untuk header file kita. So ini setting basic untuk kita buat pada PIC 18 kita. So klik sini set configuration bit. So dia akan keluar benda-benda ni. Okey. Yang pertama, yang penting-penting sebab sebenarnya benda ni banyak sangat, kita tak pakai semua. Contohnya FOSC ni adalah frequency oscillator. Kita ada option dekat sini. Okey. Kita boleh pilih nak pakai apa, external atau internal. Okey. Kita nak pakai internal saja. Jadi kita boleh pilih INT 067 ataupun yang ni pun boleh. Dia ada explanation di sebelah kanannya, ada remark kat sini. Okay, kita ambil yang ni. So internal oscillator. Kemudian cari watchdog timer. Ni watchdog timer ni. Ini. Yang ni kita mesti off. Make sure benda ni off. Okay. Dan PBA ni, port B, analog digital ni, yang ni pun kita off kan. Okay. Iaitu kita nak jadikan pin kita ni as digital input and output on reset. Okay. Dan yang terakhir adalah MCLRE, M-clear. Okay. Memory clear. Kat sini kita nak disablekan. Kita nak disablekan RE3 tu punya pin. Kita nak jadikan dia M-clear lah. Okay. Nak bubuh reset kat situ. So make sure benda ni RE3 pin ni disable. Okay. Benda ni disable. Kemudian kita generate code. So dia akan keluar kod yang macam ni. Kita perhatikan kod ni dia banyak-banyak sangat. Ini setting yang kita buat tadi. Ini yang kita nak. Yang ni. Okay, dan ni. Yang lain-lain tu tak copy pun tak apa. Tapi kalau biak pun tak apa. Jadi dah di bawah ni disediakan dah xc.h. Kita copy saja, Ctrl A, Ctrl C, copy. Okay. Kita boleh pangkal lah benda ni. Okay. Pergi kepada header file kita tadi dan kita paste kat sini, Ctrl V. So ini adalah maklumat header file kita. Dan ending dia ada include xc.h. So kita save.
selesai dengan itu, kita balik kepada program kita. Okay. Program kita akan start menulis kat sini. Kita panggil file kita yang kita dah buat tadi tu. So, kita include. Kita include file tu. Include. Okay, secara automatik dia akan panggil file kita. Make sure nama yang betul. try1.h. try1.h. Okay, dan kita boleh terus menulis program kita yang seterusnya. Okay, saya dah sediakan, saya dah menulis kat tepi untuk tidak membuang masa. Okay, saya nak copy saja file saya ni, program saya ni. Okay, sini program saya. Okay, so atas ni setakat yang kita punya tajuk lah. Dan ini header file yang kita buat tadi. Kita tak perlu lagi tambah xc.h sebab di dalam header file kita ni memang dah ada. So di bawahnya kita define satu crystal frequency. Letak saja apa-apa nilai sebab kita tak target berapa delay yang nak dibuat. Kita just nak ada delay yang berapa pun tak kisah. Okay, seterusnya kita ke void main lah. Okay, main program kita. Seperti biasa, rujuk lab sheet tu. Kita perhatikan litar kita ni. Okay, saya dah buat litar ni. Saya letakkan output LED 1 pada RB4. Okay, RB4. LED 2 pada RB5. Okay. Jarak berbeza sikit, jauh sikit dengan switch kita ni. Okay. RB0 ini adalah interrupt kosong. Okay. Interrupt kosong. Active low. RB1 adalah untuk interrupt 1. Jadi untuk lab 4 bahagian A hanya nak menggunakan interrupt kosong. Sekiranya interrupt berlaku dan LED buat apa? Program ni akan buat apa? Okay. Program kita adalah pada main program, pada keadaan biasa, PIC menghidupkan LED 1. So LED 1 ni akan menyala blinking non-stop sehinggalah dia diganggu, interrupt berlaku, dan kita akan hidupkan LED ini sebanyak 5 kali. So selepas 5 selesai, dia akan sambung balik kerja LED 1 iaitu blinking. Okay. Ini non-stop blinking. Okay, lagi sekali, sekiranya interrupt berlaku, maksudnya switch ini ditekan ataupun sensor detect. So apa yang berlaku adalah program blinking tadi, main program akan di pause, bukanlah berhenti. Berhenti sekejap di mana dia tengah buat lah. Kalau tengah menyala, menyala lah. Kalau tengah berhenti, berhentilah. Pause sekejap, datang, jalankan interrupt service routine pada LED 2 ni, iaitu mengira 5 kali menyala, selesai, sambung balik kerja. Okay, main program. Okay, so kita balik kepada program kita. Main program ni, so try-B ni macam biasa, jadikan kaki input untuk switch ataupun sensor tadi, dan output untuk LED. Jadi saya dah setting dalam binary kat sini. Awak boleh buat dalam bentuk hexa juga, dan boleh juga tulis command dalam addressable bit, try-B bit. Okay, try-B bit, try-B apa. Okay, jadi saya setkan daripada kaki RB0, 1, 2, 3 kesemuanya input dan selebihnya adalah output. Okay, jadi kaki LED kita pada RB4 dan RB5.
So ada kat sini lah. Okay. So ini 0, 1, 2, 3. Okay. LED ada dekat 4, 5. Okay, 4 dan 5 kat sana output. Jadi saya letakkan semua output. Dan lain-lain ni adalah interrupt edge. Okay. Saya letak 0 untuk falling edge. Trigger. Kemudian interrupt flag macam biasa, kita kena letak 0 dulu, clear dulu. Kemudian interrupt enable ni, jangan lupa ini wajib 1 dan yang ni lagi satu wajib, global interrupt enable 1. Kemudian baru kita ke while, menulis program kita buat apa. Okey, sekarang ni yang kita jadikan LED kita ni, sekiranya tak berlaku interrupt, LED 4 akan menyala dengan blinking 200 milisecond yang ditetapkan ni. Dia akan blinking non-stop. Okey. Sekiranya tidak berlaku interrupt. So itu saja, dan kita akan tutup balik main program. Sekiranya berlaku interrupt, so kita sediakan satu interrupt service routine. Okey, kita buka dan kita sediakan condition kat sini if. If jika interrupt, bermaksud flag dia tu yang tadi kita set 0 ini, kita akan letak condition kat sini sekiranya berlaku 1, dan kita buat sikit program untuk dia mengira sebanyak 5 kali. Okey, ini komen sajalah untuk mengira LED sebanyak 5 kali. So flash count 0 hingga 5. Okay. Jadi kita on kan, dia mengira dengan delay yang tertentu sebanyak 5 kali, on dan off. Kemudian selesai kita punya count 5 kali, dan kita akan reset balik flag ini, kita akan kosong balik, clear, dan tutup program. Okay, selesai. Kemudian kita try compile. Okay, kita sukses kat sini. So boleh copy di sini. Okay, boleh copy di sini. Kita pergi pada program kita ni. Program kita. Okay. Dan play. Okay, kalau kita perhatikan, sekarang PIC telah jalankan main program, iaitu blinking LED 1. Blinking LED 1. Okay, kita tengok apa jadi sekiranya interrupt berlaku. Okay, interrupt berlaku. Kita tekan kat sini. Nampak? Dia akan pause kan. Dia akan kira sebanyak 5 kali. Dan program akan sambung balik kerja. Main program tadi. Okay, lagi sekali. Empat, 5. Okay. Satu, 2, 3, 4, 5. Okay, so itu saja. Tak akan ada apa-apa perubahan sekiranya interrupt 1 ataupun interrupt yang lagi satu lah pada RB1 ni. Interrupt 1 tadi, interrupt 0. Takkan ada apa-apa perubahan sebab kita tak ada setting, tak buat service routine pun untuk interrupt 1 ni. Itu pada task yang kedua. So, harap dapat membantu. Okay, itu saja.